Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pak Cik Mak Cik Otok Arung. Seperti biasa, anda semua bersiaran secara eksklusif bersama penganalisis politik bebas dan pengkritik bebas yang berjaya menghantar banduan Najib ke dalam penjara Kajang. Wow, baru beberapa minit sudah 600 juta orang. Ramai juga peminat-peminat setia ini menonton. Hari ini hari ke-23. Banduan Najib Razak masih tidak dapat pengampunan diraja. Ya, macam biasa ada cerita-cerita bikin sakit hati untuk kita kongsi bersama. Cerita-cerita bikin koyak mental ini, aku harap bertahanlah ya lubang telinga kamu kalau berdarah. Kau tahu lah aku ni kalau muncul begini ni, senyum-senyum ketawa-ketawa ni adalah cerita bom nuklear. Pak Cik Mak Cik Otok Arung, aku ada pengumuman ni. Hari ke-23, banduan Najib Razak masih tidak dapat pengampunan diraja. Lokman Adam, oh Lokman Adam. Rosma Mansur, oh Rosma Mansur. Kenapa kamu tidak dapatkan pengampunan diraja untuk banduan Najib itu? Masih tidak dilayan oleh agung dan raja-raja kah? Oi, mana ni 3 juta ahli UMNO konon-kononnya mau berjuang untuk banduan bosku Najib ini? Kamu cakap boleh dapat pengampunan diraja 31 Ogos 2022. Ini 14 September 2022 ni. 3 juta ahli UMNO. Bagi janji-janji manis palsu pula kamu. Pergi banduan Najib kau cakap dapat pengampunan diraja. Ku ketolak kepala kamu ni toyol-toyol semua ni. Pandai betul cerita kelentong sana, kelentong sini. Main cakap macam, wah, macam negara ni milik mak bapak, datuk nenek moyang kau. Bosku Najib confirm dapat pengampunan diraja. 31 Ogos 2022. Ini apa cerita ni sudah 23 hari, 23 malam. Banduan Najib tidak ada pengampunan diraja. Lokman Adam, 3 juta ahli UMNO. Wah, janji-janji kencing-hancing kamu ini boleh tahan ah. Apa sudah jadi ni? Kamu sendiri bagi janji dengan orang-orang Melayu, orang-orang kampung, habuk pun tak ada. Kenapa aku tiba-tiba serius ini? Astaga naga. Kesian aku tengok banduan Najib ini. Ditipu bulat-bulat oleh Lokman Adam oleh 3 juta ahli UMNO. Kononnya mau bagi pengampunan diraja lah, mohon pengampunan diraja lah. Oi, buruk sudah bosku tu dalam penjara Kajang, masuk hospital sudah. Masih tidak dapat pengampunan diraja. Pompang sana, pompang sini. Janji bulan bintang, janji tinggi menggunung, janji manis di bibir. 31 Ogos, banduan Najib Razak.
pasti dapat pengampunan diraja. Rosmah, kau buat apa? Goyang kaki? Laki kau tuh susah dalam penjara Kajang, Rosmah. Hoi, bila kau nak dapatkan pengampunan diraja untuk laki kau ini, berkempen, bukan alang-alang hari itu. Ini masih tidak ada progres ini. Yang kau pergi minta pengampunan diraja daripada Lokman Adam itu memang tidak dapatlah, Rosmah. Menangis sudah bosku tu dalam penjara, dalam hospital. Menderita sebab tidak ada pengampunan diraja. Kau ndak sayangkah laki kau ni? Habis madu sempat dibuang kau ini. Wan Aziza hari-hari minta pengampunan diraja sampai laki dia keluar daripada penjara. Engkau ni aku tengok hangat-hangat tai ayam. Oh, nenek lampir sihir toyol betina. Bikin malu keturunan. Bosku, ndak ada guna-gunamu ini. Kau tengok ni betul cakap si botak. 23 hari, 23 malam sudah banduan Najib tu menderita dalam penjara Kajang sampai masuk hospital Kuala Lumpur. Tidak ada pengampunan diraja sebab bini dia pun jadi patung tunggul. Dulu kamu berkuasa, wah, bukan main hebat, kau bagi ucapan. Bagi amaran. Sekarang ni sejak kau kalah dengan laki kau, kes jenayah rasuah bilion-bilion ringgit ni, takkan kau sudah putus asa, give up, tak boleh melobi pengampunan diraja, Dupang? Kau mau tunggu aku yang bagi pengampunan diraja? Hei, pengampunan diraja ni hanya boleh dapat kalau kau sebagai bini melututlah kau depan agung, depan raja-raja tu. Menangis darah. Jangan jak kerja kau merompak, mencuri. Berdandan, bercantik-cantik. Sejak laki kau dalam penjara ni, dalam hospital. Wah, bukan main cantik lagi rambut kau, kening kau, makeup kau. Ya Allah, ya Tuhanku. Pergilah jumpa Ismail Sabri. Betina toyol. Pergi jumpa Perdana Menteri ke-9. Melobi pengampunan diraja. Kau tengok laki kau tu. Dia ingat dalam penjara Kajang ada aircon. Sudah 23 hari dalam penjara. Memang tak ada aircon, Rosmah. Nasiblah laki kau tu bermalam dekat hospital Kuala Lumpur malam ni. Bolehlah dia bernafas sikit. Dalam tandas ada aircon, dalam bilik ada aircon, atas tilam ada aircon. Kau tahu kenapa laki kau ni tersiksa dalam penjara Kajang ni sampai sakit. Laki kau pura-pura sakit, wayang dia sakit ini tak pandai habis-habis. Sebab tak dapat pengampunan diraja. Kau buat apa? Berkangkang di rumah? Ramai ni menonton, 800 juta orang. Aku ingatkan tidak ada yang menonton. Biar betul aku punya TikTok ini macam kena sihir. Terlampau ramai menonton. FYP hari-hari, sakitlah jantung, sakitlah jiwa bosku Najib dalam penjara Kajang dengan orang-orang dia. Apa kabar banduan Najib dalam penjara Kajang? Okey juga kau, bosku? Jangan kau bunuh diri ya, sebab memang tidak ada lagi pengampunan diraja.
Kesian baku tengok kau ini. Kena serangan sakit jantung lah, kena serangan tinggi darah lah, kena serangan usus berlubang berdarah lah, kena serangan ulcer usus perut lah. Pelik bin ajaib. Yelah, biasalah, sudah kalah dekat mahkamah, sudah merasmikan penjara Kajang. 23 hari dalam penjara Kajang memanglah. Macam-macam sakit datang kan, bosku? Sakit-sakit yang tak pernah muncul dalam badan bosku pun boleh muncul hari ini. Ada cerita panas pasal wayang pura-pura sakit ni lagi. KJ sangat berani kasih bogel Big Boss dia dalam UMNO hari ini. Pak Cik Makcik Oto Arung. Hebat betul KJ tu ya. Ui, dia langgar dia punya bos. Tanpa rasa takut, hebat ya. Kata KJ, bosku tak boleh masuk hospital Institut Jantung Negara. Bosku stabil, tak ada masalah. Boleh berehat dekat hospital Kuala Lumpur. KJ, Menteri kesayangan kita mengesahkan hari ini. Wayang-wayang pura-pura sakit ni rupa-rupanya stabil. Dia pergi ketuk kepala toyol porompak itu. Memang hebat, sangat hebat. Kenyataan media rasmi KJ. Dia kasih malu bosku. Kantoi wayang pura-pura sakit 2.0. Ini kali kedua bosku. Ditahan di hospital Kuala Lumpur, Pak Cik Makcik Oto Arung. Kesian tu memanglah kesian. Tetapi tiba-tiba ada plot twist. Peguam-peguam bosku ni, dengan anak-anak banduan bosku ni, bagi tahu dengan Hakim Arif, Hakim mungkin banduan Najib akan dihantar ke Institut Jantung Negara. Tup-tap, kata KJ. Banduan Najib Razak stabil sekarang. Saya telah dimaklumkan oleh doktor-doktor. Tak perlu pindah pergi IJN. Rakyat Malaysia pun pening-pening lalat. Kata anak bosku, banduan toyol itu sakit perut. Kenapa pula tiba-tiba peguam dia main wayang, suruh bosku hantar pergi Institut Jantung Negara. Institut Jantung Negara tu untuk sakit jantung, bukan untuk sakit perut. Kenapa lah bang? Makin lama masuk penjara ni makin biol, makin dupang bosku ni. Memang betul lah komen-komen Pak Cik Bawang, Mak Cik Bawang dalam YouTube aku, dalam TikTok aku. Jupasli. Kenapa tiba-tiba masuk Institut Jantung Negara? Bosku kan lubang usus dia tu berdarah. Ada ulcer usus perut dia yang sakit. Bukan jantung dia yang sakit, Jupasli. Itulah IJN ni hospital swasta. Pak Cik Makcik Oto Arung, kerajaan bayar untuk bekas-bekas Perdana Menteri, bekas-bekas penjawat awam, bekas guru besar yang ada masalah sakit jantung, bolehlah dapat rawatan percuma di hospital swasta Institut Jantung Negara. Bosku ingat dia ni boleh masuk hospital swasta. Tan Sri Syafiee Abdullah yang amat saya hormati. Kenapa KJ tak bagi bosku masuk IJN? Duit rakyat ni
takkan nak cover penyakit ketua penjenayah perompak nombor 1 di dunia. Kau ingat masuk IJN tu percuma kah? Bosku, hospital Kuala Lumpur, hospital kerajaan percuma. Bayar RM1 saja. Tak payah lari jauh-jauh pergi IJN. Bosku, bersyukurlah kau tu KJ dengan Perdana Menteri ke-9 kesayangan kita. Kau dimasukkan dekat hospital KL, boleh tidur malam ni rasa aircon, dapat makanan sedap. Jangan lupa ucap terima kasih kepada Ismail Sabri. Ucap terima kasih kepada KJ. Banduan-banduan lain tak dapat layanan VVIP macam begini ya, bosku. Kesian banduan-banduan lain. Kalau sakit, memang terpaksalah ubat diri sendiri ya. Bosku ni dibagi paha, mahu betis. Dibagi betis, mahu paha. Bersyukurlah kau tu dapat layanan 5 bintang. Kalau ikutkan kau tu, dikasih biar saja dalam penjara neraka tu. Jadi pengajaran dia jangan terlampau larak, terlampau atas, makan duit rompakan haram. Sebab tu usus perut kau tu berdarah. Ada ulcer. Dalam Islam ni makan duit rasuah, makan duit rompakan, duit curi, kau makan harta rakyat, harta negara, memang inilah karma dia. Balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru hukuman kecil. Allah kasih sakit perut kau sebab kau terlampau takbur, terlampau sombong. Dengan pangkat kuasa kau, jawatan kau. Makan duit rasuah yang dilaknat Allah. Makan duit curi yang dilaknat Allah. Makan duit rompakan yang dilaknat Allah. Ini pakcik-makcik otok aru, ustaz-ustazah palsu dalam TikTok ini. Orang-orang toyol parti timbangan. Sebelum kamu bangga merompak makan duit rasuah di dunia ni, kau tengok keadaan ketua toyol kamu tu. Menderita tersiksa dalam penjara Kajang sampai perutnya berdarah bernanah. Ini Allah nak bagi teguran kepada kita semua. Kalau kita ni tidak takut makan duit rasuah haram, makan duit curi haram, ini Allah kasih hancur perut kita. Disiksa pelan-pelan. Marah, koyak. Aku tahu kamu semua ni, toyol-toyol perompak. Kalau keluar hukum-hukum Allah, merompak, mencuri, buat rasuah ni berdosa besar. Macam kamu jadi syaitan iblis kepanasan di sana. Kami fahamlah di sini ramai iblis syaitan dajjal tengok video panas ni. Kalau dibagi tazkirah oleh si botak, bagi tarbiyah, ingat mati, ingat neraka, ingat hukum haram Allah. Wah, meroyan macam anjing tersepit kamu di sana ya. Kamu ni orang Islam. Oi, binatang-binatang iblis syaitan lanatullah. Yang kau bangga merompak mencuri dengan bosku ni, dalam negara ni, kau buat apa? Kami rakyat ini. Kau jangan main-main dengan kami. Kau ingat kalau negara kami dirompak, kami diam, kami sokong bosku Najib. Jangan mimpi. Sedap-sedap makan rasuah, duit curi haram, kau makan duit rakyat, kau makan sampai licin, duit negara yang kau rompak, kau makan sampai licin. Memang ngamlah. Usus kau berdarah, perut kau pecah macam begitu. Kau ni mengaku Islam hari-hari, sembayang, buat sumpah laknat. Laknat diri sendiri, bangga merompak. Kau ni dengan 3 juta toyol, tak tahu malu. Kau nak putar belit hukum Islam kah depan orang Islam? Iblis syaitan dajjal laknatullah. Ustaz-ustazah sesat laknatullah. Ustaz-ustazah palsu ni.
Pemimpin-pemimpin iblis syaitan dajjal ini, geng-geng bosku nih. Berani-berani kau cakap depan kami merompak mencuri makan rasuah ni halal. Sejak bila Allah cakap halal? Sebab tu usus kau berdarah. Sampai kau jatuh sakit dalam penjara Kajang. Sial punya manusia syaitan, manusia iblis, manusia dajjal. Pandai-pandai kau buat ajaran sesat dengan orang-orang Melayu. Kau kasih kencing orang Melayu, kau kasih bodoh orang Melayu. Kau cakap makan rasuah merompak ini halal. Aku tampelenglah kamu ni satu-satu binatang laknatullah. Sudah kalah dekat mahkamah, disumbat oleh Allah dalam penjara Kajang, hendak pandai-pandai bertaubat. Di sini lagi kau berkempen, minta simpati. Kau nak tukar rasuah merompak mencuri ni halal hukumnya? Agak-agaklah kau. Kami ni orang Melayu, orang Bumi Putra, orang Islam. Kau jangan tipu-tipu bangsa kami. Kau nak kasih bankrupt tanah Melayu dengan cara kau merompak-merompak ini? Kau mau jual tanah Melayu ni, negara Malaysia ni, untuk kekayaan kau, bosku? Oi, Rosmah, anak-anak toyol perompak. Muncul kamu sini. Aku bagi tamparan maut satu-satu ini. Iblis syaitan dajjal ini yang terbakar ini. Koyak kamu, bila aku cakap makan duit rasuah, makan duit rompakan haram ini, jadinya usus kamu berdarah. Kau tengoklah bosku tu, tak tahu malu. Makan duit haram, merompak hari-hari dalam Malaysia, tak dapat pengampunan diraja lagi. Terpaksa pura-pura sakit untuk cari ekon dia. Orang-orang Islam di sini nih, orang-orang Islam munafik ini, bertaubat kita weh. Mencuri, merompak buah rasuah nih, dijanjikan neraka jahanam. Kami tak mahu ikut dengan kamu nih, bosku Najib, bosku Rosmah, 3 juta toyol nih, masuk neraka jahanam. Amin. Kamu-kamu sajalah yang masuk neraka jahanam itu. Bangga betul merompak. Ustaz-ustazah palsu nih, nak mempertahankan perompak-perompak nih, pergi kamu secara berjemaah masuk neraka. Bukan aku yang kata, Allah yang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah aku dulu ya. Jemput makan. Ramai juga nih. Toyol-toyol. Iblis syaitan dajjal tengok aku punya TikTok ini ya. 800 bilion orang menonton, subhanallah. Okey juga kamu, bosku tu masih belum dapat pengampunan diraja. Macam mana Benny boleh kalah? Bosku cash is king. Kata KJ, ubat tak salah. KJ cakap bosku stabil. Bosku dikeluarkan dari hospital KL beberapa hari lalu sebab bosku memang tak ada penyakit. Terima kasih ya KJ. Buat laporan yang benar dan sahih tentang kesihatan banduan gila tu. Yelah tak ada penyakit, dia pergi pura-pura sakit. Angamlah KJ kasih bogel bosku. Aku makan dulu ya.
Ramai macai-macai bosku Najib meroyan di sini nih. Steady kamu. Relax kamu. Sudah juga kamu kalah di Mahkamah Malaysia kan? Move on kamu. Aku tahu kekalahan ni memalukan. Banduan Najib, banduan Rosmah 3 juta UMNO. Aku faham perasaan kamu. Sebab dia lah kalah 9-0 di tangan hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Tidak ada pengampunan diraja. Aku faham perasaan orang-orang UMNO di sini. Tidak boleh terima kekalahan banduan Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, denda 210 juta ringgit. Banduan Rosmah dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun, denda hampir 1 bilion ringgit. Aku faham perasaan orang-orang UMNO, koyak rabak. Sebab ramalan si botak ni betul. Bosku tidak dapat pengampunan diraja, kalah dekat mahkamah, masuk penjara. Ha. Apa ni? Kami akan bangkit support Najib. Kami tidak larang kamu sokong Najib tu. Memang ngamlah tu kamu sokong Najib. Bolehlah kamu masuk neraka jahanam beramai-ramai lepas ini. Kata Allah, menyokong pemimpin perompak ni dihumban ke dalam neraka jahanam ya pakcik-makcik Otoharu. Sokonglah, aku tak larang kamu. Kau nak masuk neraka jahanam kau bersama 7 keturunan kau mengiringi bosku Najib, pergi neraka, pergi penjara Kajang. Kau sokong, pergi kau temankan bosku tu masuk penjara Kajang sekarang. Mana 3 juta UMNO ni? Konon-kononnya nak berjuang sehidup semati dengan banduan Najib. Sampai sekarang 3 juta UMNO sedap-sedap tidur di rumah dorang. Bosku Najib yang merompak itu menderita dalam penjara Kajang. Sampai masuk hospital. Mana ni? Kau cakap kami akan bangkit sokong Najib. Mana pengampunan diraja yang kamu janji ni? 3 juta UMNO? Kau cakap 31 Ogos 2022 confirm dapat pengampunan diraja. Confirm bebas. Bebas kepala Bapak Hang. Agung dan Perdana Menteri Kerajaan UMNO sendiri pun tak nak bagi pengampunan diraja. Macam mana ni? Orang-orang UMNO. Bosku tu kau tahukah? Tak makan dalam penjara Kajang tau. Sebab tu perut dia sakit. Usus dia berdarah. Sangat-sangat kurus bosku Najib. Kamu makan sedap-sedap dekat rumah. Orang-orang UMNO suruh bosku merompak bilion-bilion dalam YNDP. Tapi kamu cakap kamu sokong Najib. Kalau betul kamu sokong Najib, kenapa kamu kasih biar Najib tu bersendirian dalam penjara Kajang? 3 juta toyol parti timbangan? Nah, bercakap dekat TikTok, dekat Facebook, pumpang-pumpang boleh terbang babi. Sokong Najib, sokong Najib. Hidup bosku, bebas bosku. Sekalinya bila bosku masuk penjara, kamu kasih biar sendiri. Ada kamu turun pergi hospital KL, bagi sokongan? Mana sudah nih, pendemo-pendemo UMNO nih? Lokman Adam, Raja Petra, Papa Gomo, Jamal, Hisham Jalil. Kau ingat hukuman penjara Kajang tu wayang kah? Bukan wayang, betul-betul itu. Bosku semakin kurus. Dulu bosku tu gemuk macam Rosmah. Sekarang ni kurus macam Lidi. Baru 23 hari, 23 malam. Sebab memang tak ada selera nak makan dalam penjara Kajang. Bosku tu orang kaya, orang bangsawan. Manalah dia makan makanan orang miskin dalam penjara Kajang tu. Wahai 3 juta UMNO yang amat saya hormati. Mana sudah kempen-kempen kamu pengampunan diraja ni? 3 juta UMNO. Hari itu awal-awal saja kamu semangat. Sekarang ni tidak ada sudah aku tengok. Yang tanda tangan petition pun tak sampai 3 juta orang. Yang tanda tangan petition pengampunan diraja untuk banduan Najib ni. Lebih 30,000 orang saja. Mana orang-orang UMNO? Nak bangkit sokong Najib. Wah. Tapi yang tanda tangan petition untuk bagi pengampunan diraja, orang UMNO pun tak nak tanda tangan petition untuk pengampunan diraja banduan Najib. Sebab tu banduan Najib
menderita dalam penjara Kajang, tidak ada pengampunan diraja. Agung dan raja-raja pun terkejut. Apa nih? Petition 30,000 orang saja? Mana 3 juta ahli UMNO yang digembar-gemburkan di seluruh dunia tuh kononnya ramai. Katanya mau sokong banduan Najib. Kalau dekat TikTok saja nih, kosyok sendiri. Sampai bosku Najib tidak dapat pengampunan diraja. Ini semua sia-sia Pak Cik Makcik Oto Aru. Makan dulu ya. Marah bah orang-orang UMNO kena marah. Jangan koyak ya, jangan kepanasan. Biasalah kita nih kan, sembang-sembang politik. Main gurau-gurau saja bah, janganlah terlampau serius. Kamu nih kan, alah ini kita juga bah ini, bukan orang lain. Bangsa-bangsa kita juga bah ini, jangan kamu meroyan jadi orang gila. Steady kamu bosku. Malu apa bosku, bantuan Najib masih tidak dapat pengampunan diraja. Malu apa bosku, kalah 9-0 dalam mahkamah, check in penjara Kajang sampai sakit masuk hospital. Makan dulu ya. Itulah bosku nih tiap-tiap tahun sibuk pasal si Jupazli. Bosku Najib dengan 3 juta ahli UMNO nih ketulahan oleh si Jupazli. Memang ketulahan besar. Tiap-tiap tahun dia suruh anjing-anjing kurap dia buka kes mahkamah Jupazli. Reka jenayah Jupazli walaupun dia tak buat jenayah. Tangkap Jupazli walaupun tak ada jenayah. Serbu rumah Jupazli jam 3 pagi. Sekalinya 3 juta ahli UMNO pun terkejut. Sepatutnya si Jupazli yang masuk penjara Kajang nih, bukan bos kita. Kenapa tiba-tiba bos kita yang masuk penjara Kajang? Si Jupazli masih hidup bebas ketawakan bosku Najib. Inilah ketulahan besar ya. Karma. Balasan cash daripada Allah. Engkau nih, minggu-minggu Jupazli, giliran kau lagi masuk penjara. Kenapa si botak ni tidak masuk penjara lagi nih? 3 juta ahli UMNO. Kenapa aku ni masih bebas? Kesian aku tengok ketua toyol kamu tuh. Menderita dalam penjara Kajang sampai dia punya usus pun berdarah, perutnya sakit, tidak biasa hidup susah. Kami orang miskin ni tak takut ditangkap, tak takut masuk penjara. Bosku Najib itu jadi orang gila sudah dalam penjara Kajang, kesian. Terpaksa sudah bosku pura-pura sakit depan KJ, depan Dr. Nur Hisham, depan Dr. Pakar Hospital KL. Kena sindir banduan bosku tu, banduan gila tu. Oleh seluruh dunia hari ni. Syok sendiri kamu kan bersuara hari-hari, bosku Najib tak dapat pengampunan diraja daripada Agung. Syok sendiri, overconfident. Jufazli, bosku Najib confirm menang di mahkamah. Ini apa ini, kalah 9-0, tidak ada satu orang hakim pun bagi kemenangan kepada banduan Najib Razak sampai sekarang. Kes mahkamah dia pun semua tak ditutup. Bolehlah tangguh. Aku sokonglah ditangguh ni. Sebab kalau tak ditangguh kes mahkamah ni, boleh kena gila sawam babi bosku dalam penjara Kajang ya. You are very lucky. Pembicaraan kes 1MDB ditangguhkan hari ini. Dapat cuti sakit. Nasiblah kau tu. Kesian bosku Najib dengan 3 juta ahli UMNO ni. Syok sendiri mau lawan kuasa agung, kuasa raja-raja. Sebab tu kamu ni tak dapat pengampunan diraja.
Pengkhianat raja-raja kamu ni. Tak tahu malu. Okey. Jadi bosku, selamat berehat ya. Dekat hospital Kuala Lumpur tu. Kalau kau dah sembuh, jangan lupa tempat asal usul kau penjara Kajang ya. Bosku Najib. ha. 2-3 hari ni honeymoon lah dekat hospital Kuala Lumpur. Okey? Jadi setakat ini memang dapat cuti sakit untuk perbicaraan mahkamah ditangguhkan. Tapi bukan surah MC 12 tahun ya, bukan. Beberapa hari saja ya. Jadi hari ini aku pun menangis tengok bosku tu kan. Kesian betul lah bosku, banyak betul dia punya penyakit. Kita ingatkan selama ini dia tidak ada penyakit. Memang kesian lah bas, si ketua toyol, perompak kaki kepit pondan tu. Terlampau lembek, mengalahkan pundan, mengalahkan bantut. Terlampau manja weh. Macam baby dia kalau dia sakit dalam penjara Kajang. Astaga naga. Diketawakan lah kau bosku oleh banduan-banduan lain. Aku cerita ya. Dulu aku ditangkap oleh banduan Najib ni. Jam 3 pagi ya, malam-malam buta. Tanganku digari sampai berdarah tau. Aku cerita ni. Tanganku, ini bukan penjenayah ni ya. Bersungguh-sungguh bosku dengan dia punya orang-orang. Tangkap si Jupasli, gari tangan si Jupasli. Aku ketawa aja. Macam, apa yang berlaku dengan Najib dengan orang-orang dia ni? Kenapa terlampau takut dengan si botak? Berebut-rebut bosku dengan orang-orang dia. Tangkap si Jupasli. Macam aku ni kan batu berlian warna pingo. Tanganku digari. Diikat kuat-kuat sampai berdarah bakal aku punya pergelangan tangan. Kau tahu apa yang berlaku? Aku dikasih tidur dalam lokap Dang Wangi. Dalam keadaan pergelangan tanganku tu berdarah ya, luka kerana digari. Tapi aku tidak ada minta dengan polis kah, dengan mahkamah, saya nak pergi hospital. Tangan saya berdarah. Tak ada. Aku kasih biarlah tanganku tu berdarah. Aku cakap mudah-mudahanlah diampunkan dosa-dosa bosku Najib dengan orang-orang dia. Menangkap aku, gari tangan aku sampai berdarah. Aku ni, si botak ini, 3 sini. OKT lain dekat lokap. Yang orang-orang tua tu, yang memang nazak dekat lokap. Pakcik-makcik Oto Arung. Tidak masuk hospital. Sakit macam mana pun tidur dalam lokap. Makan ubat dalam lokap. Ini bosku, astagfirullahalazim. Mengalahkan Pondan Nur Sajat. Mengalahkan bantut. Mengalahkan perempuan. Mengalahkan baby. Ya Allah, pura-pura sakit. Bosku, kau memang pelakon terbaik dalam kalangan banduan-banduan penjenayah mafia. Memang kau, aku puji kau, pandai kau berlakon. Pura-pura sakit. Aku ni pun pernah kau tangkap sampai sakit tau. Tapi aku tak pernah minta dengan kerajaan, dengan kementerian dalam negeri, dengan mahkamah untuk masuk hospital. 7 hari 7 malam kau kasih tidur aku dalam lokap. Walaupunlah aku demam kah,
Tak adalah aku meraung menangis. Ma, Pak, aku mau masuk hospital. Tak ada. Sebab kita orang susah ni, kita memang suka tidur dalam lokap ataupun dalam penjara. Kita bukan penjenayah. Apa kita takut tidur dalam lokap dalam penjara? Jadi ini karma untuk bosku. Kenapa dia sakit ini? Dulu dia tangkap Jupazli Syahmat secara politik, secara zalim, secara diktator. Berdarah pergelangan tangan si botak ini di garinya. Hanya kerana aku ni kan kalau bercakap dekat Facebook, dekat YouTube, boleh bergegar, boleh tumbang kerajaannya tu. Woi, hello, tangkap si Jupazli jam 3 pagi. Gari tangan dia sampai berdarah. Aku ndak kisah si Jupazli tu siapa. Ini masalah bosku ni bila dia mengisytiharkan peran dengan si botak. Sebab itu hari-hari aku ketawakan dia. Sebab itu aku cakap karma. Ini balasan cash daripada Allah. Kejahatan yang dia buat dulu sama si Jupazli, dikasih berdarahnya, dikasih lukanya tangan si Jupazli, bosku ni. Nah, ada aku takut ditangkap, digari, masuk penjara tidak. Kau yang takut digari. Banduan Najib. Kau yang takut pakai baju banduan. Kau yang takut tidur dalam penjara. Kami rakyat marhai ni tak ada jenayah. Tak malu ditangkap, tak malu tidur dalam lokap dalam penjara. Sebab perjuangan kami sebagai rakyat tidak sia-sia. Berjaya juga kami sumbat kau dalam penjara Kajang sampai kau menderita tersiksa. Marah koyak, mencuri lagi kau. Ini baru bunga-bunganya. Itulah terlampau berdendam dengan si Jupazli Syahmat. Bosku ni kenapa ditangkapnya si botak 2019 sampai tangan si botak ni berdarah bah. Luka di gari. Sebab dia tidak boleh terima keputusan kekalahan PRU 14 lalu. Ramai orang tidak tahu kan perang besar aku ni dengan banduan Najib Razak tu. Akhirnya aku yang menang. Aku bebas. Banduan Najib yang masuk penjara Kajang. Tepuk tangan. Malu kau. Perjuangan aku dari tahun 2016 sampai 2022. Masinkan mulutku kau masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Banduan Najib Razak matai kah? Jadi orang gila kau. Sampai sakit-sakit bah kesian. Nah, muncul kamu 3 juta ahli UMNO. Dulu-dulu orang UMNO cakap, Jupazli, kau yang masuk penjara dulu sebelum banduan Najib Razak masuk penjara. What happened? Hari ini, 14 September 2022, hari ke-23 banduan Najib dalam penjara Kajang. Kenapa Jupazli Syahmat masih hidup bebas ketawakan banduan Najib ini? Hei, mana nih anjing-anjing kurap banduan Najib? Dia cakap, Jupazli kau yang masuk penjara dulu. Nah, kun fayakun, Allah kasih terbalik dunia ni. Bekas Perdana Menteri paling kaya, Menteri Keuangan paling kaya di dunia hasil merompak, diumban oleh Allah dalam penjara Kajang secara mengejut hari Selasa. Itulah nak sangat lawan Jupazli Syahmat. Nak sangat tangkap Jupazli Syahmat. Gari tangan Jupazli sampai luka berdarah. Bersungguh-sungguh kau tangkap Jupazli banduan Najib. Akhirnya kau yang meringkuk dalam penjara. Sia-sia semua wayang-wayang tangkapanmu ni. Kau kasih famous si Jupazli yang tidak mahu famous. Nah, ini kafara dosa-dosa besar kau. Sebagai pemimpin zalim. Pemimpin yang dilaknat Allah. Paci-maci oto arung nak. Koyak sudah orang-orang UMNO. Terbongkarkan kau punya rahsia kejahatan ini. Sebab itu kamu ni orang-orang UMNO. Kalau kalah berhujah dengan Jupazli Syahmat, sikit-sikit, polis tangkap si Jupazli jam 3 pagi. Kalah kami berhujah tadi dekat TikTok. Tolonglah tangkap si botak tu. Kurang ajar dia. Diolo-olonya banduan Najib dalam penjara Kajang. Kurang ajar betul si botak itu. Kenapa terlampau kebal si botak itu? Itulah kau. Aku ni bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Keuangan yang merompak 1MDB. Big boss kamu itu, banduan Najib Razak. Perdana Menteri perompak nombor 1 dunia. Ndak pandai merompak, kantoi merompak. 42 juta ringgit disimpannya pergi akaun bank pribadinya.
Ini memang toyol perompak paling dupang lah ini dalam sejarah dunia. Merompak tidak pandai, menipu tidak pandai. Main Facebook, main TikTok tidak pandai. Sampai dia cekin penjara Kajang. Sia-sia dia bayar cyber troopers toyolnya nih. Tidak ada guna-gunanya. Raja Petra, Lokman Adami, Syam Jalil. Orang-orang dupang yang disuruhnya jadi cyber troopers. Tengok masin kan mulutku. Kau kalah 9-0 dalam Mahkamah Malaysia, Banduan Najib. Hari Selasa 23 Ogos 2022 masuk penjara Kajang sampai sekarang. Hari ke-24, hari ke-25 dalam penjara Kajang. Sampai kau sakit menderita masuk hospital. Tidak ada pengampunan diraja. Kau mau lawan rakyat ini, suara sakti keramat rakyat, suara paling powerful dalam negara Malaysia. Bosku, sia-sia kau lawan Jupazli Syamat ini. Kau yang hancur dan kalah dalam penjara Kajang. Dekat mahkamah pun banyak kali kau kalah oleh Jupazli Syamat dan peguam-peguam dia. Sebab itu aku masih bebas. Ini ramai orang-orang Melayu tak tahu. Kau tanya dengan Najib tu kenapa aku kebal? Kenapa aku bebas? Hakim yang kasih bebas aku. Hakim yang bagi jaminan bebas. Hakim yang tidak mahu hantar Jupazli pergi penjara Kajang. Akhirnya hakim sebut nama Najib Razak yang masuk penjara Kajang. Ini namanya apa nih? Bala sial. Hasil kejahatan Najib Razak. Tangkap Jupazli tiap-tiap tahun. Nah, bukan aku yang menangis. Kau yang menangis dalam penjara Kajang. Banduan Najib Razak. Wah, pembetulan kau punya cerita bohong-bohong ini. Kau menangis dengan istri kau. Diumumkan kalah oleh ketua hakim negara. Oleh hakim-hakim Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. 3 juta ahli UMNO menangis sampai keluar ingusnya. Tak tahu malukah kamu nih? Diketawakan oleh 32 juta rakyat. Malulah anjing-anjing kurap Banduan Najib. Diketawakan kamu oleh seluruh dunia. Meroyan macam orang gila tidak boleh terima kekalahan Najib Razak Rosmah Mansur dalam Mahkamah Malaysia. Sampai keluar ingus-ingus warna oranye. Bikin malu keturunan kamu, orang-orang UMNO. Yang kau pergi menangis untuk perompak Dajjal laknatullah tu. Memang layaklah kau kena smackdown oleh si Jupazli. Memang aku balun ni satu-satu. Dia punya anjing-anjing kurap ini kan. Diorang tak boleh terima kekalahan. Kalau kalah dengan si Jupazli dalam mahkamah kan, kau tahu apa diorang buat? Hello, kita kalah oleh si Jupazli dalam mahkamah. Tangkap si Jupazli jam 3 pagi macam biasa ya. Betapa teruknya, betapa jahatnya bosku ni. Dengan orang-orang dia. Sudah kalah di mahkamah oleh Jupazli Syamat. Oleh rakyat Malaysia. Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Sampai sekarang kalah. Dorang ini cepat koyak. Malu dorang mau bagi tahu dengan seluruh dunia. Dorang kalah oleh Jupazli Syamat. Dorang ini, kejahatan dorang mengalahkan iblis syaitan Dajjal, pakcik-makcik Oto Arum. Kejahatan dorang ini mengalahkan Fir'aun laknatullah. Ini kumpulan mafia perompak ini. Bila hakim bagi kemenangan kepada Jupazli Syamat dan rakyat Malaysia, kamu saksi sendiri bah. Aku menang dalam Mahkamah Malaysia dengan keluarga aku sampai sekarang. Dorang ugut-ugut lagi kami. Sudah kami menang mahkamah tu kan. Kau tahu apa bosku buat? Kamu ugut si Jupazli. Kamu curi duit si Jupazli. Kamu curi dia punya iPhone. Ini perangai mafia perompak tidak sedar diri. Sebab itu Allah kasih hancur dia dalam dunia ni. Rakyat yang tak bersalah. Rakyat yang tak ada jenayah macam Jupazli Syamat ni, macam si botak ni. Zalim, sangat zalim Kau nak buka kes dekat mahkamah. Kau sudah kalah. Lepas tu kau berdendam. Sebab kalah dekat mahkamah, kalah PRU 14 di tangan Jupazli Syamat. Ini pun kau berdendam. Kau sendiri merompak. Kau sendiri kalah. Peguam-peguam kau semua dupang tak boleh pakai. Orang-orang kau dalam parti timbangan toyol dupang semuanya tak boleh pakai. Sebab tu kau kalah, kau hancur dalam penjara Kajang, sakit menderita sampai masuk hospital, terpaksa pura-pura sakit. KJ pun tak sokong kau masuk hospital.
KJ pun cakap kau tak ada penyakit. KJ pun cakap tak ada salah ubat. Kau yang menipu dengan anjing-anjing kurap kau ni. Suka memburukkan nama Kerajaan Agung, Kerajaan Malaysia. Suka memburukkan nama doktor-doktor kerajaan. Nak ambil kau. KJ, smackdown kau dengan cukup halus. KJ sendiri cakap, bukan salah ubat. Banduan Najib dikeluarkan daripada hospital KL sebab memang sihat. Tak ada penyakit. Memang doktor-doktor pakar nasihatkan KJ. Banduan Najib perlu masuk balik ke penjara Kajang. Ini bukan saya yang kata, KJ yang kata. Takkanlah kenyataan KJ yang sudah viral hari ini. 3 juta toyol dupang-dupang ni tak tengok. Itulah. Nak sangat kencing kepala 32 juta rakyat. KJ pun tak sokong kau merompak 1MDB. Banduan Najib. KJ pun tak sokong UMNO merompak 1MDB. Tahukah? Malulah sikit. Bila diajar benda baik ini kau ambil jahat. Ini masalah Banduan Najib ni. Kenapa dia hancur? Dia ni, kita nasihat bagus-bagus. Bosku, jangan jadi pemimpin zalim. Jangan jadi pemimpin jahat. Jangan jadi pemimpin perompak. Jangan jadi pencuri harta raya, harta negara. Marah pula dia sama kita. Bukan kita yang merompak, kita yang ditangkap olehnya tiap-tiap tahun. Nah, sekalinya Allah, hakim-hakim, Kerajaan Agung hantar bosku pergi penjara Kajang tanpa ada pengampunan diraja. Malu kan? Memanglah kau malu. Najib Razak ni kelemahan dia, Jupazli Syahmat. Dia tak boleh terima kalau dia kalah oleh Jupazli Syahmat. Kesian itu Banduan Najib Razak dengan 3 juta ahli UMNO. Malu kalah dengan Jupazli dalam mahkamah Pak Cik Makcik Oto Arung. Terlampau larak, terlampau gatas, terlampau tamahak, merompak, makan duit rasuah, makan duit rompakan haram. Dia bangga makan harta rakyat, harta negara Malaysia, sampai ususnya berdarah masuk hospital hari ini. Ini, kalau orang-orang UMNO tidak bertaubat lagi dengan Banduan Najib, memang Allah akan hancurkan PRU 15. Kebenaran tetap kebenaran. Jangan kau pusing-pusing di sini. Banduan Najib sudah masuk penjara Kajang pun, move on kamu. Terimalah keputusan. Sudah dihukum pun. Tidak ada pengampunan diraja. Syok sendirilah kamu ni. Dalam TikTok, dalam Facebook. Menyalak macam anjing menyalak bukit. Tidak dilayan oleh Agung dapat pengampunan diraja. Dupang. Kau pergi lawan Jupazli Syahmat. Kau ingat kau sajakah yang pandai mencatur kuasa? Kami rakyat ni pun pandai juga mencatur kuasa weh. Banduan Najib Razak. Sebab itu, aku nak bagi tahu dengan seluruh dunia. Kenapa bosku ni jatuh sakit dalam penjara? Sepanjang dia jadi Perdana Menteri, banduan-banduan penjara seluruh negara yang sakit, dia tak hiraukan. Bosku ni dulu-dulu, dia hantar penjenayah-penjenayah dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Penjara seluruh negara. Ramai yang jatuh sakit dalam penjara. Tidak dihirau, tidak dibela nasib mereka. Sekalinya karma balak, kena pergi batang hidung. Bosku Najib balik. Ini kejahatan dibayar dengan kejahatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Cik Makcik Oto Arung. Ini pengajaran dia. Kalau kau jadi pemimpin jahat di dunia ni, Banduan Najib, sekelip mata, Allah akan kasih rasa kejahatan tu balik pergi batang hidungmu. Kalau kau jadi pemimpin yang sombong depan Allah, merompak, mencuri, makan harta negara, harta rakyat, bilion-bilion. Nah, ini hasil dia. Menderita tersiksa dalam penjara Kajang. Sampai usus kau berdarah. Kau tangkap orang-orang yang tak ada salah dekat negara ni sepanjang kau jadi Perdana Menteri. Kau sumbat rakyat yang tidak ada jenayah dalam penjara, bosku. Sampai sakit, sampai ada yang mati. Nah, sekarang ini, sangat-sangat hina kau. Secara perlahan-lahan. Kau disiksa oleh Allah dalam penjara Kajang. Bertaubat, kau minta maaf kau dengan banduan-banduan yang lain. Azila Hadri. Yang kau kambing hitamkan dalam kes pembunuhan bom C4 Al-Tantuya. Kenapa kau sakit dalam penjara Kajang? Ada kau bela kebajikan Azila Hadri? Bekas polis. Bekas special branch. Ada kau perjuangkan nasib Azila Hadri? Banduan Najib? Kenapa kau tak dapat pengampunan diraja? Sampai sekarang kau tidak ada bagi pengampunan diraja kepada Azila Hadri.
Sebab itu kau tak dapat pengampunan diraja. Sirul Azhar terpaksa jadi pelarian di luar negara. Kenapa kau tak dapat pengampunan diraja? Kau tipu Azila Hadri dengan Sirul Azhar. Ini bekas elit-elit polis kita. Bekas bodyguard banduan Najib. Ini bekas polis special branch. Bekas polis unit tindakan khas Bukit Aman, Kuala Lumpur. Ditipu dengan rancangan-rancangan bom C4 Ang Tantuya. Dikasih biar polis-polis ini dikambing hitamkan, dimasukkan dalam penjara. Walaupun sebenarnya mereka tidak ada salah. Yang salah bosku. Sebab dia yang rancang semua pembunuhan bom C4 Ang Tantuya. Jadi bosku, kenapa kau menderita nih dalam penjara Kajang? Kau bukan sahaja siksa Azila Hadri dan Sirul Azhar sampai sekarang. Kau bunuh Ang Tantuya. Kau bunuh Kevin Morais. Kau bunuh Azila Hadri punya masa depan. Kau bunuh Husin Najadi. Nah, sumpah laknat kau ni. Pasal Ang Tantuya, pasal 1MDB, pasal SRC. Makan diri kau. Sebab tu kau sakit menderita dalam penjara Kajang sampai terpaksa menangis macam budak kecil, pura-pura sakit depan doktor-doktor dekat hospital Kuala Lumpur. Kau mau kasi bongkar skandal kau membunuh Ang Tantuya, membunuh Kevin Morais, bosku? Mari aku bongkar. Barang ini perlu dibongkar. Kejahatan bosku ni, bukan sahaja kejahatan dia kepada Jupazli Syamat, kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Azila Hadri, kepada Sirul Azhar, kepada rakyat-rakyat marhain, rakyat miskin yang tak bersalah disumbat dalam penjara, Pak Cik Makcik Oto Aru. Bosku ni tersiksa dalam penjara Kajang, dihancurkan oleh Allah di Putrajaya, PRU 14 sampai sekarang. Tak boleh menerima kekalahan dia dekat mahkamah, dekat PRU 14 lalu. Dia ni lah dalang utama bom C4 Ang Tantuya. Kasih masuk Kevin Morais dalam tong drum bersimen. Dia inilah yang bayar pembunuh upahan untuk bunuh Husin Najadi yang bongkarkan kes rasuah 1MDB 2.6 bilion ringgit. Ini ni bukan saja perompak toyol bersiri bosku ini. Ini pembunuh bersiri. Pakcik Makcik Oto Arung. Tangannya berlumuran darah, sebab itu dihancurkan oleh Allah dalam penjara Kajang sampai sekarang. Tidak ada pengampunan diraja. Kejam, sangat kejam, tak berhati perut. Betul cakap kamu. Ini dosa-dosa dia ni perlu didedahkan kepada seluruh dunia supaya tidak ada rakyat dan manusia lain jadi mangsa dibunuh oleh pemimpin iblis syaitan Dajjal laknatullah seperti bosku ini. Kau mau aku cakap satu persatu? Mari aku cakap. Pertama, bila kau arahkan Azila Hadri dan Sirul Azhar untuk culik, tembak dan bom C4 Ang Tantuya Syaribu, bosku kau jawab. 3 juta liamno tolong jawab. Azila Hadri, PI Bala, membuat akuan bersumpah dalam Mahkamah Malaysia bahawa dalang utama yang merancang pembunuhan kejam bom C4 Ang Tantuya Syaribu adalah kau, banduan gila, banduan bosku dalam penjara Kajang. Kejahatan kau ni, aku ni pun hampir kau culik tengah-tengah malam buta, kau mau bunuh. Tapi nasib baiklah aku ni ramai bodyguard aku dekat negara ni. Sebab itu kau tak boleh bunuh aku. Sama kau punya game. Kau culik, kau bunuh Ang Tantuya Syaribu malam-malam buta. Begitu juga dengan si Jupazli ni, hampir kau culik, hampir kau bunuh. Sebab itu kau suka datang pergi rumah si Jupazli jam 3 pagi. Tidak ada matahari, kau datang serbu rumah si Jupazli yang tidak ada jenayah. Bosku, malu kau. Azila Hadri, PI Bala. Sampai sekarang, sampai PI Bala kau bunuh, kau tidak ada saman fitnah. Azila Hadri masih hidup dalam penjara Kajang. Kongsi sel penjara dengan kau sampai sekarang. Kau tidak ada saman fitnah. Maksudnya pengakuan Azila Hadri benar dan tepat. Kau bosku, mastermind, dalang utama, director, pengarah, tok dalang
yang merancang semua pembunuhan paling kejam di dunia, bom C4 Altantuya Sharibu. Altantuya Sharibu ni kenapa kau bom C4? Kau dengan bini kau berkomplot. Kambing hitamkan Azila Hadri, Sirul Azhar, PI Bala untuk culik bunuh bom C4 Altantuya pada tahun 2006 lalu. Kes ini 17 tahun, 18 tahun lalu masih tidak boleh ditutup sampai banduan Najib ini tak boleh tidur malam dalam penjara Kajang sebab terbayang-bayang muka Altantuya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sepanjang hidup bosku, selepas dia bom C4 Altantuya, bosku ini tidak ada ketenangan hidup, Pak Cik Makcik Oto Arum. Tidak tenang hidupnya. Roh Altantuya tu hari-hari muncul dalam tidurnya. Bukan saja bosku tidak boleh tidur malam sebab dosa-dosa dia merompak, mencuri, makan duit rasuah, makan duit haram, makan harta negara Malaysia yang dia curi. Ini kes bom C4 Altantuya ni. Sampai mati. Roh hantu Altantuya tu kejar bosku sampai pergi penjara Kajang. Kenapa bosku ni jatuh sakit dalam penjara Kajang? Sampai jadi gila. Mau masuk hospital KL. Roh Altantuya ada dalam penjara Kajang. Azila Hadri ada dalam penjara Kajang. Ndak kau gila dalam penjara, kau nampak orang-orang yang kau bunuh, orang-orang yang kau zalimi. Itulah kita ni kan. Jangan terlampau temberang dengan pangkat Perdana Menteri, pangkat kuasa di dunia sementara ni. Kau sekarang ni, karma kau rasa. Penderitaan Altantuya. Tahukah anda semua, sewaktu tengah-tengah malam buta, di tengah-tengah hutan, di Selangor, Altantuya ditembak dalam keadaan mengandung. Siapa yang arahkan pembunuhan ini? Kau, bosku. Altantuya mengandung di bom C4. Atas arahan siapa? Kau, bosku, dengan bini kau yang arahkan. Raja Petra buat akuan bersumpah. Dalam Mahkamah Malaysia, Raja Petra, pelarian penjenayah di London, United Kingdom. Orang bosku Najib sendiri mengaku, isteri bosku berada di tempat kejadian. Dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi malam-malam buta. Di tengah-tengah hutan, dia nak tengok Altantuya tu tersiksa, ditembak dalam keadaan mengandung, berkecai badannya di bom C4. Kenapa bini bosku mahu Altantuya dibunuh? Dia berkomplot dengan laki dia. Sebab Altantuya itu adalah perempuan simpanan bosku, Pak Cik Makcik Oto Arum. Altantuya itu pernah dirogol dan diliwat oleh bosku sampai mengandung Altantuya itu. Rahsia-rahsia bosku dalam skandal projek rasuah kapal Skopen, bilion-bilion ringgit, bukti-buktinya dipegang oleh Altantuya Sharibu. Anak dalam kandungan Altantuya adalah anak bosku, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sebab itu, badan jasad Altantuya dihancurkan dan dihapuskan dalam negara Malaysia. Oleh siapa? Tidak lain tidak bukan bapa toyol iblis, bapa toyol syaitan, bapa toyol dajjal yang disembah, disokong oleh ustaz-ustazah sesat palsu dalam TikTok ini. Pak Cik Makcik Oto Arum. Ini kes bukti kukuh. Sudah 17 tahun dibongkarkan oleh PI Bala, oleh Azila Hadri, oleh polis-polis penyiasat di seluruh dunia. Memang betul bosku dengan bini dia. Kantoi. Bom C4 Altantuya Sharibu, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sampai bosku tak boleh tidur malam. Hari-hari. Roh hantu Altantuya kejar bosku sampai ke dalam penjara Kajang. Ini kisah benar, kisah seram. Yang memang bosku dengan bini dia malu kalau 32 juta rakyat tahu, Pak Cik Makcik Oto Arum. Ini cerita hantu Altantuya ni memang betul-betul jadi hantu sudah Altantuya tu. Sampai bosku pening-pening lalat tidak tahu macam mana mau tutup kes Altantuya ni.
Kes Altan Tuya ni tak boleh tutup. Sudah 17 tahun, 18 tahun. Masih bising dalam mahkamah. Keluarga Altan Tuya keluarkan saman dalam mahkamah Malaysia. Sebab memang betul Altan Tuya dibunuh oleh kamu banduan gila. Banduan bosku dalam penjara Kajang yang menderita tersiksa jatuh sakit. Kau nak cakap pasal simpati kesian. Kau bosku dengan bini kau tembak kepala Altan Tuya dalam keadaan menangis merayu Altan Tuya. Tolong jangan tembak saya, jangan bunuh saya. Saya mengandung, jangan bunuh saya, tolong. Tapi apa bosku dengan bini dia buat? Altan Tuya yang tidak ada jenayah dalam negara ini dibunuh dengan sangat kejam, dengan sangat sadis Pakcik Makcik Oto Arum. Tengah-tengah malam buta pada tahun 2006 lalu. Waktu itu bulan Ramadan. Bulan puasa Pakcik Makcik Oto Arum. Sebab itu aku bongkarkan kejahatan banduan si Ketua Toyol Kaki Kepit Pondan. Aku ni pun dia mau bom C4, dia mau lenyapkan dalam negara ni. Tapi aku ni bukanlah dupang macam Altan Tuya. Kau boleh culik, kau boleh bunuh, kau boleh tutup mulutku. Sebab itu ini dosa-dosa besar banduan bosku. Dosa membunuh ni dilaknat Allah. Membunuh ni hukumannya nyawa balas nyawa. Ini hukuman Islam ya. Neraka Jahanam. Orang-orang Toyol dalam parti timbangan tak boleh tutup skandal pembunuhan Altan Tuya ni. Sampai kiamat, sampai mati pun bosku dalam penjara Kajang. Seluruh dunia tahu yang bom C4 Altan Tuya adalah bosku dan bini dia. Sebab itu fitnah ini sampai sekarang aku pun tidak disaman fitnah oleh bosku. Sebab apa? Kisah benar ini terbukti benar. Polis sendiri buat akuan bersumpah dalam mahkamah. Banduan bosku arahkan dia untuk culik, tembak dan bunuh. Letupkan badan Altan Tuya pakai bom. Kalau polis sendiri kasihkan toy kau, bosku, memang kau tak boleh lari. Sampai kiamat kau dikejar oleh Altan Tuya Syaribu. Ini bukan aku yang bongkarkan ni. Aku hanya bongkar semula pengakuan polis bodyguard bosku Najib bernama Azila Hadri. Yang mengaku baru-baru ini, benar, sangat benar. Bosku yang menderita dalam penjara Kajang tersiksa tu, dialah watak utama yang kantoi mengarahkan untuk Altan Tuya ditembak dan dibom C4 dalam keadaan mengandung. Rest in peace Altan Tuya Syaribu. Azila Hadri, PI Bala, Sirul Azhar. Kami rakyat Malaysia sudah berjaya menuntut keadilan untuk kamu semua. Sudah kalah dan hancur banduan Najib itu. Hilang jawatan Perdana Menteri. Hilang jawatan Menteri Keuangan kerana dikasih tumbang oleh Allah pada PRU 14 lalu. Terkejut dia. Perdana Menteri paling kaya Bapak Cash is King. Tak boleh terima kekalahan PRU 14. Kun fayakun, wahai Altan Tuya Syaribu. Polis Azila Hadri, polis Sirul Azhar, polis PI Bala. Yang menjadi mangsa kambing hitam banduan bosku dan bini toyol iblis dia ini. Justice telah berjaya kita capai dalam misi ini. Kami berjuang ini untuk agama, bangsa dan negara. Kami berjaya membuktikan kepada seluruh dunia. Generasi kami berjaya hantar Najib Razak ke dalam penjara Kajang. Sampai hari ini tidak dapat pengampunan, dirajam, jatuh sakit, masuk hospital. Bertaubat kau bosku, dosa besar kau membunuh, merompak ini tidak akan didiamkan oleh 100 generasi dalam dunia ini. Kau ingat, sebab itu kau hancur PRU 14. Sebab dosa besar kau bom C4 Altan Tuya. Kenapa kau kalah dalam Mahkamah Malaysia? 9 orang hakim hantar kau pergi penjara Kajang. Sebab kau bom C4 Altan Tuya. Kau tamak dengan kuasa dan jawatan Perdana Menteri. Kau gila.
Kau bunuh manusia yang tidak bersalah dengan cukup kejam, bosku. Kekejaman ini, kejahatan ini, kami tidak mahu bersekongkol untuk sokong kau. Kerana perkara ini diharamkan oleh Allah, Pak Cik Mak Cik Oto Arung membela dan mempertahankan seorang pemimpin iblis syaitan Dajjal yang menggunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri, sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan untuk membunuh Aung Tan Tuya pakai bom C4, tangkap rakyat yang tak bersalah hanya kerana dia kantoi membunuh dan merompak dalam negara Malaysia. Mampus kau, ramai ni menonton. Tolong jawab, 3 juta ahli toyol parti timbangan. Kenapa kamu diam? Malu kan? Itulah. Sepandai-pandai kau membunuh Aung Tan Tuya pakai bom C4, kalau si botak ini kasih bongkar, bagagar ini bumi seluruh dunia. Kau ingat kalau kau bunuh bom C4 Aung Tan Tuya, kami akan diam sebagai rakyat Malaysia. Buruk dan busuk nama Malaysia kerana dosa-dosa besar bosku bom C4 Aung Tan Tuya Syaribo. Ya, negara Malaysia bukan sahaja busuk namanya di pentas dunia kerana skandal saga rompakan 1MDB, tetapi kes bom C4 Aung Tan Tuya ini seluruh dunia terus buruk nama negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Sebab itu kita sebagai orang Islam, sejak bila Allah dan Rasulullah wajibkan kita untuk taat kepada pemimpin perompak pembunuh bersiri yang sangat kejam, sangat zalim macam bosku ini. Ustazah sesat, ustazah palsu, artis-artis skema perompak laknatullah ni. Jangan kamu ajar generasi baru orang muda macam kami untuk backup bosku pembunuh perompak kejam yang tidak berperi kemanusiaan ini. Dosa besar tetap dosa besar membunuh ni. Merompak ini tetap dosa besar. Kalah tetap kalah. Penjara hukumannya adalah tetap penjara. Nyawa balas nyawa, bosku. Nasib baiklah kes kau ni, bom C4 Aung Tan Tuya ni, sehebat mana pun ditutup dalam mahkamah, seluruh dunia masih cakap pasal Aung Tan Tuya. Sudah 17 tahun, 18 tahun berlalu. Nama Aung Tan Tuya terus menghantui kehidupan bosku dalam penjara Kajang, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Sebab roh hantu Aung Tan Tuya itu memang tidak tenang. Sampai bosku dengan bini dia panggil Tok Bomo sihir seluruh dunia untuk minta tolong. Tak boleh tidur malam laki bini itu. Dikacau, diganggu oleh roh hantu Aung Tan Tuya. Cuba anda bayangkan. Ini pengakuan penasihat Najib dan Rosmah. Laki bini toyol iblis itu terpaksa telefon, Tok Bomo. Hello. Tolong terbang sekarang, datang sekarang ke Malaysia. Hantu Aung Tan Tuya muncul lagi. Macam orang gila sudah bosku ni dengan bini iblis dia. Pak Cik Mak Cik Oto Arung, semua orang-orang Najib, orang-orang Rosmah tahu. Bosku tak boleh tidur malam sampai terpaksa minta tolong Tok Bomo, Tok Dukun, Tok Sihir di seluruh dunia kerana diganggu oleh roh hantu Aung Tan Tuya. Siapa sini biasa tengok hantu dekat negara Malaysia ni, dekat negara Indonesia? Hantu cerita Zuzana, hantu cerita Pocong Sundal Malam. Aung Tan Tuya jadi hantu mayat dia sebab dibunuh dengan sangat kejam. Memang roh mayat dia berdendam. Jadi bosku sendiri cari penyakit. Dia ingat kalau dia bom C4 Aung Tan Tuya, dia punya masalah selesai. Tidak selesai. Hantu Mongolia kejar bosku sampai pergi penjara Kajang. Sebab itu bosku tu jadi gila dalam penjara Kajang. Melutut depan Perdana Menteri, tolonglah, aku mau masuk hospital. Tidak tahan aku dalam penjara Kajang ini. Nah, kau buat dosa merompak membunuh, kau jadi pemimpin zalim begini. Akhirnya kau yang hancur, bosku.
Kau belum minta maaf dengan bapa Antan Tuya, dengan anak Antan Tuya yang masih hidup. Anak Antan Tuya ni, dengan laki-laki dia yang lain masih hidup. Anak Antan Tuya dengan bosku sudah mati di bom C4. Ini paling kejam. Berdasarkan secret information, nenek lampir sihir toyol, bini bosku sangat marah apabila dia tahu Antan Tuya mengandungkan anak bosku. Sebab nenek lampir sihir tahu kalau skandal bosku dengan Antan Tuya diketahui oleh 32 juta rakyat, bosku akan gagal jadi Perdana Menteri. Maka untuk memastikan misi nenek lampir sihir toyol bini bosku mengangkat laki dia jadi Perdana Menteri, jalan yang lain adalah bom C4 Antan Tuya. Ini laki bini main sihir puaka, tangan mereka penuh darah, perut mereka itu penuh dengan duit-duit rasuah, duit-duit curi dimakan hari-hari. Sebab itu, diorang ni takut dengan Jupazli. Ialah rahsia diorang laki bini pembunuh ni memang aku dah lama tahu. Memang bukti-bukti baru dia pun terlampau banyak. Cuba kau bayangkan, kalau betul polis Azila Hadri itu menipu dan memfitnah banduan Najib pasal skandal pembunuhan Antan Tuya Syaribu, bosku takut nak saman fitnah polis Azila Hadri yang dia upah RM300 untuk culik, tembak, bunuh, hapuskan jasad Antan Tuya pakai bom. Pakai logik akal lah pakcik makcik otok arung. Kalau betul bosku difitnah, sampai masuk penjara bosku ini, berkongsi penjara dengan Azila Hadri. Bosku takut terkencing-kencing, mahu saman fitnah Azila Hadri. Sebab apa? Semua pendedahan polis Azila Hadri, bosku dalam utama mengarahkan Antan Tuya di bom C4 adalah cerita yang benar 100% sahih pakcik makcik otok arung. Maka ini sumbangan terbesar Azila Hadri. Orang-orang UMNO, Azila Hadri belum mati dalam penjara Kajang. Masih hidup. Kerajaan Malaysia masih tidak mahu hukum gantung sampai mati Azila Hadri. Kalau kes Antan Tuya ini dibuka lagi selepas PRU 15, bosku didakwa dalam mahkamah, bosku akan digantung hukum sampai mati kepalanya. Iya. Tidak mustahil kes pembunuhan Antan Tuya Syaribu ini akan dibuka selepas PRU 15. Pakcik makcik otok arung, sebab bukti baru polis Azila Hadri masih tak tarik balik sampai sekarang. Polis Azila Hadri dalam penjara Kajang masih tidak disaman fitnah setelah membentangkan bukti-bukti bosku dalam utama bom C4 Antan Tuya Syaribu. Orang-orang UMNO cakap fitnah. Kenapa tak saman fitnah polis Azila Hadri tu yang masih hidup? Betul kan semua cerita ni? Koyak, marah, berdarah bernanah lubang telinga sebab polis sendiri bongkarkan. Bosku yang bom C4 Antan Tuya, bini bosku berkomplot bom C4 Antan Tuya. Polis-polis ni ditipu oleh bosku. Diorang cakap Antan Tuya adalah perisik asing. Rupa-rupanya Antan Tuya tu perempuan simpanan bosku yang sudah mengandung anak bosku. Sudah kenyang bosku merogol meliwat lubang jubuk Antan Tuya. Lepas tu dia bom C4 Antan Tuya sebab Antan Tuya tu mengandung olehnya. Iyalah nenek lampir sihir toyol, mana dia mahu bermadu dengan Antan Tuya? Mana dia mahu berkongsi laki dengan Antan Tuya? Antan Tuya lebih cantik daripada Rosma, pakcik makcik otok arung. Itu model paling cantik yang bantu bosku jual kapal Scorpion di Perancis. Betapa zalim, betapa jahatnya laki bini iblis syaitan Dajjal ni. Antan Tuya menangis, merayu, jangan bunuh saya. Nenek lampir sihir, jangan bunuh saya.
Bosku, jangan bunuh saya. Merayu sudah Antan Tuya. Menangis dalam keadaan mengandung. Ditembak kepala Antan Tuya sampai terkencing-kencing Antan Tuya. Dibom C4 Antan Tuya. Berkecai badannya Pak Cik Makcik Otok Arum. Tapi pembunuhan ini kantoi. Kenapa benda ni kantoi? Sebab bosku dengan bini dia tak pandai bom C4 Antan Tuya. Bosku dengan bini dia ingat, kalau badan mayat Antan Tuya itu sudah hancur berkecai dengan tulang belulangnya, polis dan kerajaan Malaysia tidak akan jumpa tempat pembunuhan itu. Sial, cukup sial. Malang sangat malang. Rupa-rupanya Antan Tuya Sharibu sudah buat laporan polis sebelum dia dibom C4. Antan Tuya datang dari Mongolia ke Kuala Lumpur pada tahun 2006, bulan Oktober, bulan Ramadan. Tidur di Hotel Malaya, sempat buat laporan polis awal-awal. Dia cakap kalau dia hilang, dia dibunuh oleh seorang pemimpin VVIP. Nama dia Bosku Toyol Kaki Kepit Pondan. Aku tak perlu sebut nama penuh kau. Kamu tahu siapa pembunuh bersiri ini, Pak Cik Makcik Otok Arum? Cuba bayangkan Pak Cik Makcik Otok Arum. Ini kisah benar. Antan Tuya Sharibu tahu bila dia pejak kaki di Kuala Lumpur, dia akan confirm dibunuh oleh bosku, Pak Cik Makcik Otok Arum. Tapi nasib baik Antan Tuya sempat buat laporan polis. Apalagi PDRM bacalah laporan polis itu. Ada nama bosku dalam laporan polis tu. Waktu polis Azila Hadri, Sirul Azhar, polis PI Bala diarahkan untuk tangkap dan culik Antan Tuya bermula jam 10 malam 2006, bulan puasa, bulan Ramadan. Antan Tuya cakap depan polis Azila Hadri, ini bosku Najib ni kan suruh kamu bunuh saya kan malam ni. Nah, Antan Tuya tahu. Ini siapa yang bongkarkan? Polis bodyguard kau sendiri, bosku Najib. Memang mampus kau ini kali. Kau nak lawan si botak? File kes jenayah kau ni di tanganku. Bukti-bukti kau membunuh merompak di tanganku. Keputusan PRU 15 di tanganku. Berani-berani kau kurang ajar dan biadab depan agung, depan raja-raja, depan 32 juta rakyat. Tidak pandai bertaubat atas dosa kau membunuh merompak dalam negara ni. Sudah kau puas, kau rogol Antan Tuya, kau liwat lubang jubuk Antan Tuya di luar negara. Bila Antan Tuya datang ke Kuala Lumpur, kau bom C4 Antan Tuya, bosku. Habis madu sepadi buang, kau buat Antan Tuya. Sudah kenyang kau mengamput, sudah kenyang kau merogol, meliwat lubang jubuk Antan Tuya. Kau suruh, kau tipu polis-polis, kau kambing hitamkan polis-polis. Kau dengan bini kau bom C4 Antan Tuya. Memang kuat batang bosku tu. Kaki peliwat itu. Ini polis PI Bala, polis perisik dalam PDRM mengaku. Buat aku yang bersumpah. Bosku sendiri mengaku dia tidur dengan Antan Tuya. Antan Tuya bagi bosku untuk liwat lubang jubuk Antan Tuya. Ini sangat-sangat nafsu syaitan, nafsu iblis, nafsu dajjal ni. Merompak, membunuh, meliwat kerja dia. Nah, berdarah bernanah lubang telinga kamu. Tiba-tiba ramai pula ini. Baru kau tahu kan? Kau mau blok aku punya TikTok, sudah terlambat. Hancur sudah bosku ni dibogelkan oleh si botak. Enggak boleh kau saman fitnah aku. Aku ni tak takut ditangkap, dia masuk penjara. Kalau kau tangkap aku memang terbongkar ni. Jenayah kau membunuh Antan Tuya, aku kasih bongkar satu-satu depan hakim. Kau ingat aku takut? Enggak takut mati ni. Nah, apalagi cerita pembunuhan bersiri yang dibuat oleh bosku yang ramai orang Malaysia tak tahu. Kevin Morais. Ini paling dahsyat. Kevin Morais adalah bekas timbalan pendakwa raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
dan bekas timbalan pendakwa raya di Jabatan Peguam Negara Putrajaya. Dia bekerja sebagai timbalan pendakwa raya di zaman bosku jadi Perdana Menteri. Waktu itu heboh pasal skandal rompakan 1MDB. Tahun 2015. Bosku dengan orang-orang dia dapat tahu. Kevin Morais menyiapkan draft pendakwaan dan pertuduhan mahkamah kepada bosku pada tahun 2015. Bosku yang gila jawatan Perdana Menteri takut tumbang di Putrajaya, takut ditangkap, takut didakwa dalam mahkamah pada tahun 2015 lalu. Dia terus keluarkan arahan kepada anjing-anjing kurap dia dalam negara ini. Hello? Tolong pantau Kevin Morais. Saya dapat maklumat Kevin Morais telah mendedahkan dokumen-dokumen pertuduhan mahkamah ke atas bosku. Tolong culik Kevin Morais. Hapuskan badan dia, masukkan dia dalam tong drum bersimen. Ini wayang pembunuhan yang sama kejam dengan kes bom C4 Tantuya. Kevin Morais diculik, dibunuh, dikerat-kerat badannya. Dikasih masuk dalam tong drum bersimen. Kenapa dibunuh? Sebab bosku tahu Kevin Morais akan hantar bosku pergi penjara Kajang. Kevin Morais adalah unsung hero yang menyimpan 1001 bukti bosku merompak 1MDB, merompak SRC. Ketika itu Kevin Morais sudah bersedia untuk heret bosku dalam mahkamah. Tiba-tiba tahun 2015, kita dikejutkan dengan seorang timbalan pendakwa raya 15 hari hilang di Putrajaya. Diculik dan dibunuh, dikasih masuk dalam tong drum bersimen oleh pembunuh-pembunuh upahan bosku. Semua pembunuh-pembunuh upahan ini sudah ditangkap, didakwa dalam mahkamah. Akhirnya, sepanjang pembicaraan mahkamah, ada seorang pembunuh upahan menyebut nama bosku Najib dalam skandal pembunuhan Kevin Morais yang dibicarakan dalam mahkamah. Ya, berdasarkan laporan rasmi mahkamah, seorang banduan yang dikambing hitamkan dalam kes pembunuhan Kevin Morais menyebut nama bosku Najib dalam mahkamah Malaysia. Pakcik-makcik Oto Arung sepanjang perbicaraan kes pembunuhan paling kejam di dunia, Kevin Morais ditemui dalam tong drum bersimen. Kau tahu apa bosku buat kenyataan dekat Facebook? Oh, semua ini fitnah. Bosku hanya buat penafian kosong. Dia tidak sama fitnah. Banduan yang sebut nama dia sepanjang perbicaraan kes pembunuhan Kevin Morais. Ini bukan main-main punya cerita seram. Kesian, sangat kesian Kevin Morais. Adik-beradik dia pun mengaku Kevin Morais terlibat dengan penyiasatan dan pendakwaan kes 1MDB dalam mahkamah pada tahun 2015 lalu. Apa yang paling meletup? Pakcik-makcik Oto Arung, walaupun kes mahkamah Kevin Morais ni sudah selesai, pembunuh-pembunuhan upahan tu sudah dijatuhkan hukuman, bosku tetap dipersalahkan sampai sekarang. Dibuat cerita tipu-tipu dalam mahkamah pasal pembunuhan Kevin Morais. Skrip cerita tipu-tipu. Pembunuh-pembunuh yang bukan pembunuh sebenar dikambing hitamkan dalam kes pembunuhan Kevin Morais. Sampai sekarang, ramai orang dikambing hitamkan. Bukan saja Azila Hadri Sirul Azhar PI Bala. Kes Kevin Morais ni, ada ramai orang-orang India tak bersalah dikambing hitamkan. Hanya semata-mata untuk selamatkan bosku yang kantoi mengarahkan Kevin Morais dibunuh dalam tong drum bersimen. Sebelum PRU 14, Kevin Morais
Dibunuh dalam tong drum bersimen, Pak Cik Makcik Oto Arum. Kau tengok apa balasan cash daripada Allah untuk bosku. Masuk penjara Kajang juga bosku itu. Sebab apa? Ini manusia iblis paling kejam di dunia. Kerana dia bunuh Kevin Moraes dalam tong drum bersimen, dia masuk penjara Kajang, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sampai bosku pun jatuh sakit dalam penjara Kajang, terbayang-bayang muka Kevin Moraes. Ini Kevin Moraes ni tidak ada jenayah, sumbangan terbesar dialah yang siasat dan buat kertas pertuduhan draft mahkamah untuk bosku didakwa dalam mahkamah. Kenapa bosku tidak ditangkap pada tahun 2015 yang lalu? Kenapa bosku tidak didakwa dalam mahkamah 2015 lalu? Sebab bosku berjaya bunuh timbalan pendakwa raya kes 1MDB bernama Kevin Moraes dalam tong drum bersimen. Kenapa kes 1MDB ni lambat dibuka? Sebab dia berjaya bunuh Kevin Moraes. Untuk kasih lambat dia punya kes mahkamah, bunuh Kevin Moraes. Untuk batalkan pendakwa mahkamah, bunuh Kevin Moraes. Dalam tong drum bersimen, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sebab itu, saya tak takut ditangkap, didakwa dalam mahkamah secara politik, digari tangan saya. Saya tak pernah kalah dalam mahkamah Malaysia. Siapa yang kalah? Kau banduan Najib Razak? Kalah dalam mahkamah Malaysia. Sampai kes rompakan, kes pembunuhan yang sangat kejam ni, kantoi di seluruh dunia. Kenapa aku bebas ni? Kau pergi tanya hakim-hakim. Kau bukalah 100 kes mahkamah untuk Jupazli Syahmat. Kau reka-rekalah kesalahan jenayah aku. Tak boleh menang Najib Razak. Kau yang kalah Najib Razak. Sampai jatuh sakit. Nyawa-nyawa ikan nazak mau mati dalam penjara Kajang. Dosa-dosa besar kau ni. Bunuh Kevin Moraes bosku. 7 keturunan generasi Malaysia akan tetap kau yang disalahkan. Kau dijilat, disembah macam Tuhan dekat dunia ni. Kami tidak hairan. Sebab pemimpin Dajjal, iblis syaitan, tangannya berlumuran darah macam kau bosku. Takabur, sombong, angku riak depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau bunuh Kevin Moraes dalam tong drum bersimen. Ini karma. Bayaran cash daripada Allah. Sebab itu kau kalah semua kes 1MDB kes SRC. Kevin Moraes, rest in peace. Perjuangan kamu tidak sia-sia. Kes rompakan SRC dan 1MDB tidak ditutup oleh Kerajaan Agung, oleh Raja-Raja Melayu, oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tan Sri Mahathir Yassin, oleh Ismail Sabri, oleh Kerajaan UMNO BN dan Perikatan Nasional di Putrajaya. Kevin Moraes, rest in peace. Kamu sudah menang lawan Najib Razak. Hari ini Najib Razak menderita. Jatuh sakit dalam penjara Kajang sampai masuk hospital Kevin Moraes. Sebab itu Pak Cik Makcik Oto Arum. Kebenaran ini adalah tetap kebenaran. Memang kita tahu berdasarkan secret information. Bosku Kantoi mengarahkan anjing-anjing kurap dia untuk culik Kevin Moraes dalam perjalanan ke Putrajaya. Pak Cik Makcik Oto Arum. Ketika Kevin Moraes diculik dan dibunuh, hari pertama Kevin Moraes hilang. Waktu itu sepatutnya Kevin Moraes bekerja di Jabatan Peguam Negara di Putrajaya. Jadi Pak Cik Makcik Oto Arum. Dosa-dosa besar bosku membunuh ni Kevin Moraes tidak boleh ditutup oleh sesiapa sampai kiamat. Ini dosa-dosa membunuh, kami tidak mahu bersekongkol. Kau tanggung sendiri bosku. Dosa-dosa kau merompak ni kau tanggung sendiri dengan 3 juta toyol kau yang bangga mau masuk neraka jahanam tu. Kau dengan ustazah palsu sesat kau dalam TikTok ni. Kau backup lah ni. Pemimpin iblis syaitan Dajjal laknatullah pembunuh bersiri ni. Kami bangga depan Allah menegakkan kebenaran ini. Orang yang dizalimi dibunuh dalam tong drum bersimen bernama Kevin Moraes. Kejam, sangat kejam Pak Cik Makcik Oto Arum. Allah Subhanahu Wa Taala sudah kata membunuh orang yang tak bersalah dosa besar dalam Islam. Ada ramai ustazah Islam munafik, ustazah palsu dalam negara ini. Backup pemimpin iblis pembunuh bersiri ini.
Pakcik-makcik Oto Arum. Sebab itu bosku ni tidak malu membunuh dan merompak dalam negara ini. Sebab ada ramai ustaz-ustazah palsu sesat laknatullah. Ulama-ulama palsu sesat dalam negara ini. Orang-orang Islam munafik, tamak dengan dunia, tamak dengan kuasa. Backup pemimpin iblis ini untuk merompak dan membunuh dalam negara Malaysia. Semata-mata untuk terus jadi Perdana Menteri sampai kiamat. Hasilnya apa? Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai bosku toyol kaki kepit pondan bunuh Kevin Morais kerana Kevin Morais bongkarkan kes rompakan 1MDB dan SRC 2015 lalu melalui draft pertuduhan mahkamah. Akhirnya terbukti bersalah bosku. 7 kes jenayah rompakan SRC 42 juta ringgit. Siapa yang buka kes mahkamah ini awal-awal? Kevin Morais yang siapkan draft pertuduhan mahkamah itu, pakcik-makcik Oto Arum. Nasib baik tu Dr. Mahathir menang PRU 14 lalu. Nasib baik Kerajaan Rakyat Pakatan Harapan yang menang PRU 14 lalu. Kalau tidak, 32 juta rakyat pun boleh dibunuh dalam tongdram bersimen oleh bosku toyol kaki kepit pondan laknatullah itu. Nasib baik bosku ni tumbang dengan Rosma PRU 14 lalu. Kun fayakun. Betapa hebatnya percaturan kuasa Allah yang maha berkuasa. Dihancurkan sehancur-hancurnya bosku Najib, bosku Rosmah pada PRU 14 lalu sehingga kes 1MDB, kes SRC tidak boleh ditutup. Sekalipun Kevin Morais sudah mati, pakcik-makcik Oto Arum. Kalau tidak ada Tun Dr. Mahathir, tidak ada Pakatan Harapan Agung dan Raja-Raja yang buka kes SRC, kes 1MDB. Kesian Kevin Morais, sia-sia perjuangannya di Putrajaya yang sanggup mati dalam tondram bersimen. Kevin Morais memang tahu dia akan dibunuh. Sama macam cerita Tan Tuya di Bom Sipor. Sebelum Kevin Morais ini diculik dan dibunuh, disumbat dalam tondram bersimen, Kevin Morais sempat membocorkan beberapa dokumen-dokumen sulit kes mahkamah bosku toyol kaki kepit pondan itu. Saya bagi tahu dengan seluruh dunia betapa bijak dan hebatnya perjuangan Kevin Morais selamatkan negara Malaysia daripada terus dirompak pakcik-makcik Oto Arum. Kevin Morais sudah boleh tahu dia akan diculik dan dibunuh tahun 2015 lalu. Apa Kevin Morais buat? Kevin Morais simpan dokumen-dokumen pendakwaan mahkamah dalam satu pendrive. Dan pendrive itu diserahkan kepada seorang intelijen dalam negara Malaysia. Sampai sekarang bosku hancur dan kalah kes SRC dan 1MDB dalam Mahkamah Malaysia, pakcik-makcik Oto Arum. Betapa hebatnya Kevin Morais menjadi unsung hero. Dia sempat bagi dokumen-dokumen pendakwaan mahkamah tu kepada orang lain. Ini jasa dan sumbangan terbesar Kevin Morais, Tun Dr. Mahathir, Agung Raja-Raja. Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Abah Muhyiddin, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Perikatan Nasional. Yang tidak mahu bagi pengampunan diraja kepada bosku, tidak mahu tutup 42 kes jenayah rompakan 1MDB SRC Najib Razak sampai sekarang, pakcik-makcik Oto Arum. Sehebat mana bosku bunuh Kevin Morais, bosku tersilap percaturan kuasa sebelum PRU 14 dan selepas PRU 14. Bosku ingat kalau Kevin Morais dibunuh, kes SRC dan 1MDB dia tidak akan dibuka dalam mahkamah. Kamu tengok pakcik-makcik Oto Arum, kuasa Allah. Bosku ingat dia akan menang PRU 14. Syok sendiri dengan orang-orang UMNO. Betul ramalan Jufazli, Najib, Rosmah, UMNO BN kalah PRU 14. Kenapa kalah ni? Terlampau banyak dosa-dosa besar kamu, bosku, merompak, membunuh dalam negara ini.
Rakyat pun tidak percaya kamu. Yang jilat kamu ni, toyol-toyol iblis, toyol-toyol syaitan, toyol-toyol dajjal laknatullah. Yang jilat kamu ni, ustaz-ustazah, iblis, syaitan, dajjal laknatullah. Yang jilat kamu ni, ulama-ulama palsu, syaitan, dajjal laknatullah. Sebab itu bosku Najib takut dengan Tun Dr. Mahathir. Sebab itu bosku Najib takut kalau Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri ke-10. Sebab itu bosku Najib berdendam dengan Tan Sri Mahyidin Yassin. Dia takut dengan Tan Sri Mahyidin Yassin kalau Tan Sri Mahyidin Yassin jadi Perdana Menteri ke-10. Mereka takut kalau Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Mahyidin Yassin bergabung dengan Pakatan Harapan PRU15. Sebab kes mahkamah bosku ini memang tidak boleh ditutup sampai kiamat. Sekalipun Kevin Morais sudah dibunuh dalam tondram bersimen. Pakcik-makcik Oto Arum. Dosa-dosa membunuh ni tidak ada siapa yang boleh sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran keras. Orang-orang Islam tidak boleh taat dengan pemimpin Islam yang membunuh dan merompak, membuat kerosakan di bumi Allah ini. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad memberi amaran keras. Tidak boleh menjadi pengikut dan penyokong pemimpin-pemimpin iblis, syaitan, dajjal di dunia akhir zaman yang merompak membunuh rakyatnya. Ini kebenaran. Kita orang Islam, pakcik-makcik Oto Arum, Tuhan kita Allah. Bukan Najib Razak, bukan Rosman Mansur, Tuhan kita. Bukan UMNO, Tuhan kita. Kita hanya takutkan Allah. Kita tak takut mati, tak takut miskin, tak takut ditangkap di dunia ni, tak takut masuk penjara. Bosku Najib yang takut masuk penjara sampai jatuh sakit. Terbayang-bayang wajah Antan Tuya, wajah Kevin Morais sampai masuk hospital. Pakcik-makcik Oto Arum, ini baru cerita kes bunuh Kevin Morais dalam tondram bersimen. Menang Kevin Morais dengan Antan Tuya. Hantar bosku pergi penjara Kajang. Tidak sia-sia perjuangan mereka. Antan Tuya tahu bukti-bukti kes rasuah kapal Skopen lebih 5 bilion ringgit atas nama bosku. Kevin Morais menyimpan bukti dan kertas pertuduhan mahkamah ke atas bosku melibatkan kes rompakan 1MDB dan SRC berbilion-bilion ringgit. Sekarang di mana bosku? Walaupun bosku ini masih hidup, tetapi dia disiksa perlahan-lahan oleh Allah dalam penjara Kajang. Pakcik-makcik Oto Arum, Antan Tuya dan Kevin Morais disiksa dengan pembunuhan yang cukup kejam, yang cukup zalim, yang cukup sadis. Bosku dibunuh oleh Allah dalam penjara Kajang. Sampai sakit perutnya, berdarah ususnya. Sampai kena ulcer perutnya, ususnya. Sampai masuk hospital KL menangis macam budak-budak. Ini baru balasan dunia. Belum lagi balasan dalam lubang kubur kau, bosku. Belum lagi balasan di neraka jahanam. Kau tengok Rosmah. Kalah 3 kes jenayah rasuah. Penjara 30 tahun. Denda hampir 1 bilion ringgit. Kenapa Rosmah kalah? Pakcik-makcik Oto Arum, bini bosku ni pun antara yang merancang bunuh Kevin Morais dalam tondram bersimen. Bini bosku ni takut laki dia hilang jawatan Perdana Menteri. Jadi apa lagi? Hello, can I advise you something, darling? Kill Kevin Morais right now, darling. Suruh orang-orang kita, anjing-anjing kurap kita tu, culik Kevin Morais. Hapuskan badan dia, kerat badan-badan dia, tanam hidup-hidup dalam tong drum, lepas tu masukkan simen konkrit. Okay, darling? You are the Prime Minister, darling. Listen to me, darling. Bunuh Kevin Morais right now kalau you tak nak hilang jawatan Perdana Menteri. Begitulah nenek lampir sihir toyol tu bagi advice dupang-dupang. Sekarang, laki bini yang susah, hilang jawatan Perdana Menteri. Lepas tu, dapat balak daripada Allah, laki bini masuk penjara Kajang. Sampai mati, seumur hidup. Tidak ada pengampunan diraja, pakcik-makcik Oto Arum. Ini, sepandai-pandai kau merompak membunuh di dunia ni, bosku Najib, bosku Rosmah, tak selamat dunia akhirat, pakcik-makcik Oto Arum. Memang matilah ini kali.
Itulah Allah cakap, jangan buat jahat. Kau bunuh orang, sekarang kau yang dibunuh oleh Allah dalam penjara Kajang. Oh, si ketua toyol kaki kepit pondan. Oh, nenek lampir sihir betina toyol. Itulah Allah dah cakap jangan merompak, jangan makan duit rasuah, jangan makan duit haram. Kau pergi juga merompak membunuh. Gila jawatan, gila kuasa, gila pangkat. Nah, bukan aku yang masuk penjara. Kamu laki bini yang masuk penjara Kajang. Nah, darling, can I advise you something? Kita sama-sama masuk penjara Kajang ya, darling. Mati sama-sama. Cinta kita sampai ke dalam penjara Kajang, darling. Bye. Diketawakan oleh seluruh dunia ni. Laki bini toyol, jantan betina, pembunuh bersiri ni. Pembunuh untuk dapat kuasa, untuk dapat pangkat, untuk dapat harta kekayaan trilion-trilion. Dibunuh semua orang oleh dorang. Ini kerja laki bini toyol, jantan betina. Iblis, syaitan, dajjal, laknatullah bertopengkan manusia. Ini barang, kau mau suruh kami jilat, pertahankan. Kami tak mau backup. Kalau kau nak backup, kau backup sendiri ya. Ustazah palsu dalam TikTok, siapa makan cili tu dialah terasa pedasnya. Kes pembunuhan yang terakhir. Husin Najadi. Siapa Husin Najadi ni? Husin Najadi adalah pengasas AM Bank dalam negara Malaysia dan Arab Saudi. Saya ulang. Husin Najadi yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, ditemui mati ditembak dengan cukup mengerikan. Dia punya das tembakan tu bukan satu kali tau. Ditembak banyak kali, dia dengan bini dia. Husin Najadi, founder pengasas AM Bank di Malaysia dan Arab Saudi, dibunuh oleh seorang pembunuh upahan. Apa kaitan Husin Najadi AM Bank dengan bosku ni? Ini cerita yang paling seram. Tahukah anda semua, pakcik-makcik Oto Aro, 2.6 bilion ringgit duit 1MDB ditemui dalam akaun bank pribadi bosku di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia bermula tahun 2015. Saya ulang. Husin Najadi merupakan pengasas AM Bank Malaysia Arab Saudi yang menemui bukti duit rompakan 1MDB sebanyak 2.6 bilion ringgit dalam akaun bank pribadi bosku di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Duit rompakan 1MDB ini, orang yang paling awal jumpa tidak lain, tidak bukan adalah Husin Najadi. Berdasarkan maklumat sulit daripada anak-anak Husin Najadi yang kini tinggal di luar negara, mengesahkan Husin Najadi pernah membuat laporan polis atas satu bukti rasuah dalam AM Bank yang ada kaitan dengan skandal rasuah 1MDB. Husin Najadi adalah hero sebenar yang paling awal mengesan transaksi duit haram 1MDB disimpan dalam AM Bank
billion US dollar, Pak Cik Makcik Oto Arung. Ya, Pak Cik Makcik. Ini adalah kisah benar, kisah nyata. Husin Najadi lah yang menyelamatkan negara Malaysia dalam skandal saga rompakan 1MDB. Husin Najadi adalah pengasas AM Bank yang ditembak mati di tengah-tengah Kuala Lumpur oleh seorang pembunuh upahan. Siapa yang bayar pembunuh upahan ini? Kaulah, bosku. Kau bunuh Husin Najadi. Jangan buat-buat tak tahu di situ ya. Sebab tu kau tersiksa dalam penjara Kajang. Berdendam bosku ini. Apabila Husin Najadi pada tahun 2009 buat laporan rasuah melibatkan AM Bank. Bosku bayar duit rasuah dengan AM Bank untuk dia senang merompak 1MDB bersama Jolo. Saya ulang, Pak Cik Makcik Oto Arung. Bosku kantoi, dia sakit hati berdendam dengan Husin Najadi. Sebab Husin Najadi buat laporan polis pada tahun 2009 lalu. Bosku bayar wang rasuah kepada AM Bank untuk dia terus merompak billion US dollar duit 1MDB rakyat Malaysia. Ini kes pembunuhan paling kejam ya, pasal kepentingan rakyat, kepentingan negara ya. Untuk bosku terus merompak tu kan, tak tahu merompak. Dia arahkan pembunuh bersiri, dia bayar pembunuh bersiri itu RM20,000 untuk tembak kepala Husin Najadi. Das tembakan banyak kali, Pak Cik Makcik Oto Arung. Kesian Husin Najadi. Sangat-sangat kesian. Bila dia ditembak ni? 2013. Kenapa dia ditembak 2013? Sebab media-media seluruh dunia sudah bising pasal kekayaan bosku dengan bini dia shopping di Amerika Syarikat 2013. Shopping pakai duit apa tu? Duit curi 1MDB. Bosku sudah dapat tahu Husin Najadi sudah melaporkan kepada pihak polis. Awal-awal pasal kes rasuah 1MDB dalam AM Bank. Setelah perkara ini kantoi, selepas Husin Najadi mati ditembak setelah bosku kalah PRU 14, AM Bank mengaku salah dalam skandal rasuah 1MDB dan membantu kerajaan Malaysia untuk bongkarkan semua bukti-bukti bosku Najib merompak 1MDB, merompak SRC. Sebab itu bosku Najib kalah tu. AM Bank bayar balik bilion-bilion ringgit duit 1MDB kepada kerajaan Malaysia setelah Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Semua pegawai-pegawai AM Bank yang dirasuah oleh bosku jadi saksi dalam semua perbicaraan mahkamah. Kes SRC, kes 1MDB bosku, Pak Cik Makcik Oto Arung. Akhirnya bosku tersungkur kalah dalam mahkamah. Tidak ada satu orang hakim bagi menang untuk bosku. Check in penjara Kajang secara mengejut. Sampai jatuh sakit hari ini. Hari ke-23, hari ke-24 dalam penjara Kajang. Tidak ada pengampunan diraja. Kenapa Agung dan Raja-Raja tidak membagi pengampunan diraja? Tun Dr. Mahathir, Ismail Sabri, Abah Muhyiddin. Sebab bosku ni pengkhianat petualang, pembunuh bersiri, perompak bersiri. Mafia yang mahu menghancurkan negara, mahu menghancurkan sistem bank negara, sistem keuangan negara. Ini dia punya agenda. Agung dengan Raja-Raja tu pura-pura diam. Sekalinya bosku, dulu dia jadi Perdana Menteri depan Agung, depan Raja-Raja. Dia tak pandang Agung dan Raja-Raja. Dia dengan bini dia, dengan anak-anak dia, terlampau temberang sombong. Tak pandang orang, tak pandang Raja-Raja. Sekarang bosku dah hilang jawatan Perdana Menteri. Masuk penjara Kajang. Agung dan Raja-Raja pun tak pandang kau lagi. Sebab tu kau tak dapat pengampunan diraja. Sebab dosa-dosa kau. Kau bunuh Husin Najadi dengan sangat kejam. Untuk cover up bukti-bukti kau merompak duit 1MDB dalam AM Bank.
Pak Cik Mak Cik Oto Arung, inilah hasil tamak halu balagak gatas. Terlampau gilakan duit haram bilion US dollar. Sekalinya yang susah, bukan Jupazli Syamat. Banduan Najib yang susah masuk penjara Kajang. Tidak sempat bosku bunuh bom C4. Jupazli tidak sempat bosku tembak. Si Jupazli tidak sempat bosku kasih masuk si Jupazli dalam ton drum bersimen. So, sebagai kesimpulan, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, inilah kisah-kisah benar kejahatan bosku. Kenapa dia menderita, tersiksa, sakit dalam penjara Kajang. Terlampau banyak dosa-dosa dia membunuh. Si Jupazli ni pun dia tangkap sampai digari tangannya berdarah, luka. Banduan-banduan penjara yang sakit selama ini disumbat dalam penjara oleh bosku, tidak dibela penyakit dorang. Sebab itu bosku diketawakan oleh seluruh dunia. Pura-pura sakit. KJ pun tak nak backup. Dr. Nur Hisham, pengarah Kementerian Kesihatan pun tak nak backup. Doktor-doktor pakar pun tahu bosku ni main wayang pura-pura sakit. Yelah, dalam penjara mana ada aircon, mana ada tilam empuk. Bosku tidur di atas lantai. Sakit tulang dia tidur di atas lantai penjara Kajang. Apalagi pura-pura sakit lah. Pura-pura sakit perut untuk tidur dekat hospital. Teruskan tidur dengan Lena ya. Jangan pula kau mimpi Altan Tuya, Kevin Morai Susina jadi Jupazli Syamat, Tun Dr. Mahathir Tan Sri Mahyidin Yassin dekat hospital. Jangan pula kau termimpi-mimpi wajah agung, wajah raja-raja Melayu dalam hospital hanya kerana kau tak dapat pengampunan di raja. Pandai-pandailah kau tidur dalam hospital tu ya. Kalau ada hantu dalam hospital tu tiba-tiba ternampak muncul hantu Altan Tuya, pandai-pandailah kau lari balik masuk penjara Kajang ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bosku, kalau kau tidak tenang juga tidur dekat hospital tu sebab dikejar oleh hantu Altan Tuya, masuklah kau bilik mayat hospital KL tu. Sejuk, sangat sejuk dia punya aircon. Di situ tidurlah kau sampai mati. Altan Tuya pun tak kejar kau. Checkmate and game over. Bosku Najib. Manusia, ya Allah, cukup jahat, cukup kejam. Banyak skandal dia merompak dalam negara ni sampai tersiksa dalam penjara Kajang. Apapun, Allah Maha Kuasa. Bosku Najib, bosku Rosma ni dengan 3 juta toyol, tak ada kuasa di dunia ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang ditakuti oleh toyol Najib, toyol Rosma ni. Sampai kiamat, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Checkmate and game over 100 kali. Banduan Najib, banduan Rosmah yang menderita kalah dalam mahkamah masuk penjara Kajang masih tidak dapat pengampunan diraja daripada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Penjara neraka Jahannam, Allah kirim salam rindu bosku Najib, bosku Rosmah. Sekian. Terima kasih rakyat Malaysia. Jumpa lagi.